بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Alhamdulillah, kita telah sampai pada ayat yang ke-45 dan juga ayat ke-46. Firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan juga dengan sembahyang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya sembahyang itu lakabiratun, sungguh berat, illa 'alal khashi'in, melainkan kepada orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini bahawa mereka pasti akan bertemu dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka kepadanya lah mereka akan kembali. Tuhan sebut dalam ayat yang ke-45 dan ke-46 ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu ini dipanggil fi'il amar, satu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bercita-cita untuk mendapat kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Cara-cara ataupun kaedah untuk mendapat kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat Tuhan sebut dalam ayat yang ke-45 ini dengan firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dengan kita meminta pertolongan, sabar dan juga sembahyang. Kaedah yang pertama dengan sabar, kaedah yang kedua dengan sembahyang. Jadi bagi mana-mana orang Muhammad yang nak mendapat kebaikan dunia, yang pertama sekali, dalam apa bentuk keadaan sekalipun, dia nak mendapat kebaikan di dunia ini,
Yang pertama, langkah yang pertama ialah sabar. Dalam apa bentuk bidang yang kita ceburi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita sebagai seorang petani misalnya, kalau nak kejayaan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat kerja dengan sabar. Kena berulang pi hari-hari. Demikian juga orang yang motong, menoreh, kena turun pi kerja hari-hari. Tak kira masa kalau nak kejayaan. Maka demikian orang menega pun. Maka demikianlah apa bidang pun, cikgu ke, orang pejabat ke, buat kerja kena sabar. Baik. Sabar pi. Kalau ikutnya kita tu sampai tu peringkat kadang-kadang kerja ni dicemui kerja. Kalau cemui kerja tak dapat kebaikan. Dia kena sabar kerja. Kena sabar kerja. Kerja tu pula tu tak berjumpa lagi dengan risiko kerja. Tu tak kena marah dengan bos lagi. Tu tak kena kritik dengan majikan lagi. Tu tak hadapi dengki daripada kawan-kawan lagi. Tu macam-macam kerja yang kita jumpa dengan macam-macam masalah dalam kerja. Demikianlah orang yang turun bendang pun. Bila dia buat bendang, dia jumpa dengan penyakit-penyakit waktu dia kerja di tengah bendang. Penyakit tumai, penyakit nimai, tak pernah habis penyakit padi ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik, sabar. Kalau nak berjaya, pertama sekali sabar. Apa bentuk keadaan sekalipun. Barangkali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tu dah sabar pun, pergi kerja dia sabar, menghadapi kerenah di pejabat, di tempat kerja, di sekolah, dia sabar. Kalau orang menega kadang-kadang kena tipu, dia sabar. Tapi yang keduanya barangkali orang tak buat wassalah, minta tolong dengan sabar dan minta tolong dengan sembahyang. Barangkali hak ni tak ramai orang buat. Kerja tuan-tuan nak bagi berjaya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita turun bendang, tabuk anak semai. Tabuk anak semai tu tuan-tuan, sepasai tu. Ada dah orang pernah mai hajat minta Tuhan selamatkan padi dia, saya tanya. Balik tuan-tuan kata ada, tapi saya ingat boleh bilang dengan jari. Tak ramai orang buat. Maka demikian orang yang menega pun. Sabar mungkin sabar. Tapi adakah setiap malam dia minta Tuhan mudahkan perniagaannya? Belum tentu. Belum tentu. Jadi tuan-tuan, kejayaan di dunia ni kena dua perkara. Pertama sabar, yang kedua sembahyang. Baik, ghalib manusia juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia kerja atas muka dunia, bila berdepan dengan masalah di tempat kerja, mungkin kadang-kadang nak diturunkan pangkat, atau macam-macam lah kerja-kerja yang kita nak kena hadapi masalah ni. Bila hadapi masalah, balik rumah kita tahu kata dia tu ada masalah. Tapi tuan-tuan, dia sabar ke tak? Hak tadi sepasai, yang kedua ni lepas menghadapi masalah, sabar ke tak? Sabar ni apa? Sabar ni tahan. Tahan. Allahumma salli ala sayyidina. Tahan penderitaan.
orang nak kata, orang nak cela, risiko dan sebagainya. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahan ni, tahan apa? Tahan jangan kita cerita kepada orang. Kalau kita pi habaq ke orang, berarti kita tidak sabar. Kita tak tahan. Kita tak tahan. Baik. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita pi cerita ke orang masalah kita, orang buat dekat kita sekian. Kita boleh cerita orang buat kat kita, tapi dengan sebab. Cerita tu untuk apa? Cerita tu untuk bagi tahu kezaliman dia. Hampa berhati-hati dengan dia, tu boleh. Tapi kalau kita cerita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kat orang, tak ada sebab yang dikehendaki oleh syarak, maka kita telah mengumpat mana dia. Kita telah mengumpat orang dah. Jadi sabak tak dapat pahala sabak. Dalam ketika yang kedua, kita telah berbuat satu kesalahan dan dosa pula. Baik. Hidup ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita buat salah aja orang marah. Kita betul pun kita tak betul juga kadang-kadang. Pada kita buat tu betul lah. Tapi pada tanggapan orang tak betul. Kita nak keedah kita macam ni kira bagi kita betul dah. Tak ada siapa boleh kritik kita dah. Betul dah cara kita ni pada pandangan kita. Tengok pada pandangan kawan tempat kerja, cara kita kerja tak sesuai dengan dia. Pada pandangan bos tak betul dengan dia. Jadi kerja kita ditolak. Tuan-tuan, inilah kehidupan. Inilah kehidupan. Tuan-tuan, kita baca kita betul. Kita tak baca orang kata, orang tu pun sangka dia betul juga. Tuan-tuan, kadang-kadang orang kata pada kita sekian-sekian. Macam-macam orang kata pada kita. Orang kata pada kita sebab dia sangka kita salah, padahal dia betul. Jadi tuan-tuan, ni kena sabar ni. Ni perlu kesabaran yang sungguh-sungguh ni. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Tuhan sebut ni kaedah untuk mendapat kebaikan di dunia. Lepas kita sabar, tahan. Jangan sebut keburukan orang kepada orang lain. Cara nak selesainya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sabar. Yang kedua, kita sembahyang. Balik rumah, sembahyang hajat, minta Tuhan selesaikan masalah. Barulah mudah kita menghadapi masalah. Ni kaedah kita untuk menghadapi masalah. Ni kaedah kita untuk menghadapi risiko. Baik. Qala wasta'inu bis-sabri was-salah. Sembahyang. Hatta tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barang hilang pun kita tak ikut kaedah yang dikehendaki oleh syarak kita. Kita kalau barang hilang, yang pertama sekali kita duk merepek dengan kawan yang ambil kita tu. Kadang-kadang kawan tu ambil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan dia nak ambil, tapi terambil. Kita keluar masjid, tengok kasut tak ada. Siapa pula dah ni main masjid ni kira ambil kasut orang. Kita siap dah. Kawan tu, dia bukan nak ambil pun, dia ingat kasut dia. Dia balik-balik rumah, lah kasut apa? Kasut siapa aku ambil ni? Tuan-tuan, ya betul ada orang yang main masjid, dia ambil kasut orang. Ya,
Tapi ada orang main masjid, bukan ada cadangan nak ambil kasut orang, tapi terambil kasut orang. Kita dah buh lah, tembak lah dengan peluru pandu. Tuan-tuan, barang hilang pun kena hilang. Yang pertama apa? Sabar. Jangan tembak lagi, sabar dulu, tunggu sat. Lepas tu bila kasut hilang buat macam mana? Tuan-tuan, masuk masjid lain bayar hajat. Siapa agak nak buat? Minta Tuhan selesai permasalahan kita. Kalaulah kasut kita tu mahal sangat. Tapi kalau kasut tak mahal, tuan-tuan, ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita kata hak tu, insya-Allah nanti Tuhan ganti yang lebih baik pada kita. Insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berlaku pada Ummu Salamah. Dia kematian suami dia. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, turunlah pengajaran daripada Allah Ta'ala. Bila kamu ditimpa musibah, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi kata siapa-siapa yang kata macam tu rupa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan akan ganti dengan yang lebih baik daripada dia. Dia kata, bila dah mati Ummu Salamah, bila dah mati Abu Salamah, disuruh aku mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi kata siapa-siapa kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia akan digantikan dengan gantian yang lebih baik. Siapa dia yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kata Ummu Salamah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Abu Salamah lah yang paling baik dalam hidupku. Taib, bagi dia Abu Salamah yang lebih baik. Tengok Tuhan buktikan yang main minang dia ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih baik daripada Rasulullah? Tidak adalah yang lebih baik melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti. Cuma dia kata, ya Rasulullah, macam mana aku boleh terima engkau wahai Rasulullah? Engkau tersangat baik, sedangkan aku penuh dengan kekurangan. Apa kekurangan engkau wahai Ummu Salamah? Nabi tanya. Ya Rasulullah, saya anak ramai. Kalau engkau kata engkau anak ramai, aku pun anak ramai juga. Ya Rasulullah, saya tua. Ya Rasulullah, saya tua. Nabi kata apa? Aku pun tua juga. Ya Rasulullah, satu panggil saya yang huduh, saya ni orang yang sangat cemburu. Nabi kata, kalau hak tu tak ada masalah, aku doa kepada Allah, hilangkan cemburu engkau. Tuan-tuan, lepas doakan oleh Tuhan, hilanglah cemburu Ummu Salamah. Ummu Salamah ni tak ada cemburu pada isteri-isteri dia, kepada rakan-rakan sekongsi dengan dia. Dan isteri-isteri Nabi yang lain tak ada cemburu. Bahkan mereka lain, isteri-isteri Nabi yang lain, kalau ada masalah, semua merujuk pada Ummu Salamah. Sebab mereka tahu dia tak ada cemburu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benda apa pun hilang, yang pertama sabar, yang kedua sembahyang. Jangan duk kira orang lagi. Hai, motor kita ni bukan motor baru sangat pun. Kita main masjid pun lepas ambil motor kita, Nabi menengok Tuan-tuan, jaga-jaga menengok tu. Pergi menengok dulu. Tanya untuk rumah, tak mana untuk rumah? Tak jauh mana. Motor ni duduk dekat ni lah. Duduk tepi pokok pisang. Khurafat dah kita. Kena dah. Hapus amalan tu. Percaya kepada ramalan bomo, hapus amalan.
40 tahun kita beramal habis macam tu ya. Na'udzubillah min dzalik. Tu macam mana tuan-tuan? Semayang. Semayang. Satu orang tuan-tuan mai mengadu pada Imam Malik. Maulana Syekh, unta saya hilang. Cuma satu ya. Benda hilang ni jangan mai mengadu dalam masjid. Mai mengadu dalam masjid. Imam Malik satu orang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mai orang tu mengadu pada dia dalam masjid, dia kata, mudah-mudahan Tuhan tak temukan dengan barang yang kau hilang. Sebab masjid bukan tempat diumum-umumkan benda yang hilang. Dia ada kehormatan, dia ada rumah Allah. Kalau kita nak umrah hilang, di luar masjid. Di luar masjid, bukan dalam masjid. Sallallahu alaihi wasallam. Hatta kalau kita hilang kunci sekalipun, hilang kunci kelang kabut. Pertama semayang, kita pertama sabar, yang kedua semayang. Tapi saya ingat sat ya. Allahu Akbar. Nampak selalu duduk tak mana. Nampak siap. Tu kata semayang tu. Baik. Jadi tuan-tuan, yang pertama, untuk mendapat kebaikan dunia, yang pertama kena sabar, yang kedua kena semayang. Maka demikianlah yang dikatakan kebaikan akhirat lebih-lebih lagi. Allahumma salli ala sayyidina. Tuhan timpakan musibah, sabar juga, sabar. Sabar. Lepas tu sembahyang. Sebab kata ulama, siapa-siapa yang nak menuntut akhirat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sabarlah menunaikan al-faraid, kefarduan-kefarduan yang diwajibkan oleh Allah kepada dia. Dan sabarlah dengan sembahyang. Baik. Apa yang Tuhan fardukan, kata ulama, sabar itu ialah puasa. Siapa-siapa nak kebaikan akhirat, buat dua perkara. Yang pertama sabar, yang kedua sembahyang. Apa makna sabar? Sabar makna puasa. Siapa-siapa nak kebaikan akhirat, sabar berpuasa dan sabar sembahyang. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu dinamakan Ramadan ialah syahrus sabri. Tak lama lah, sehari dua lagi kita masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bila masuk dalam bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, panjangkan umur kami sehingga umur kami sampai Ramadan. Baik. Pasal apa tuan-tuan? Sebab umur Ramadan sangat-sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Baik. Kata ulama yang lain, sabar ni yang dikenaki orang yang mendapat kebahagiaan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sabar. Sabar ni apa? Sabar ni tahan diri daripada melakukan maksiat. Tahan diri daripada melakukan maksiat. Pasal apa tuan-tuan? Sebab sukar dan susah kita untuk tidak melakukan maksiat. Sama ada maksiat yang kita tengok, maksiat yang kita dengar, maksiat yang boleh diucapkan, maksiat yang kita menggunakan kaki untuk melangkah, maksiat kita gunakan tangan untuk memegang, maksiat yang kita guna fikiran untuk kita berfikir. Semua kita guna. Semua ini tuan-tuan ke arah dan hala yang dia kendaki, diredai oleh syarak kita. Bila nak buat benda tak elok, sabar. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, as-sabru sabran. Sabar itu dua jenis. Yang pertama sabrun 'indal musibah hasan. Sabar ketika musibah itu baik. Wa as-sabru 'an maharimillah. Sabar ada dua jenis.
Yang pertama, sabar ketika musibah itu baik. Yang kedua, sabar daripada buat perkara yang diharamkan oleh Allah itu lebih baik. Contoh kita kata sabar ditimpa musibah. Satu orang yang saya kenal, ni musim menuri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seronoklah seminggu 2 minggu sebelum itu dah merancang rumah buat lain sebab nak kenuri. Seronok nak sambut menantu. Malam nak kenuri tu dia yang paling sibuk sekali, si mak tu. Ayah cara-cara dia, si mak tu cara-cara dia. Tak tidur malam, hak tu berasa tak sempurna, tu berasa tak sempurna. Orang tidur habis dah pun dia bangkit tengok lain, cekak pinggang tengok hak ni sempurna ke tak ni sempurna ke tak ni. Dia paling leh tidur sekali. Seronok sungguh esok sebab nak kenuri. Sampailah esok hari kenuri, macam hari raya. Macam raya. Orang mula mai, dia pun mula buat kerja dia, atok sana, atok sini, atok sana, atok sini. Mai tengah hari 11.30 habis masak, habis dah. Orang pakat main tengah hari tu jujuh orang duk main. Tuan-tuan, anak ramai. Hak nak mula kahwin tu hak sulung. Dalam ramai anak-anak 3 orang hak kecil, masih kecil, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Tiga orang ni bila mana Musnad ada Sayyidina Muhammad, orang duduk sibuk dengan kenuri, mereka sibuk belakang rumah main sungai. Main sungai. Cerita tuan-tuan, Musnad ada Sayyidina Muhammad, tengah duk kelang kabut syok tu, tuan-tuan, orang duk main tu. Anak belakang rumah duk main sungai tu. Main, tiba-tiba had 3 tahun jatuh sungai. Sungai belakang rumah. Bila jatuh sungai, had umur besar sikit tu, 4 tahun, nak selamat adik tu konon-kononnya terjun juga dia pun. Hak besar tu 6 tahun pandai sikit, lari ke rumah habaq mak adik jatuh. Nak buat apa lagi, celapak tapi tak ada apa lah. Tuan-tuan, cuba tengok Tuhan buatlah hidup kita. Tuhan bagi seronok saat saja, Tuhan bagi tak seronok pula. Macam tu. Tuhan bagi macam tu keadaan. Agak-agak tuan-tuan, hari tu jadi apa agak-agak lori contoh hari tu. Habis lah, tukar lah, tak seronok lah hari tu. Orang main pula tu, main kira mati pula lah. Gabunglah di antara kenuri berkahwin dengan kenuri mati. Tu Tuhan buatlah kehidupan. Perit. Dia anak-anak ni kata ulama, al-auladu ni'matun la ya'lamu qimataha illa man faqadaha. Anak-anak ni nikmat. Tak ada siapa yang mengetahui nilai anak-anak melainkan siapa yang kehilangan anak. Kita tak sanggup kehilangan anak. Anak-anak tu berhargalah hidup kita. Itu Tuhan buat. Baik, kalau macam tu punya cara nak kita jadi orang yang boleh tenang, macam mana caranya? Tidak ada jalan lain melainkan sabar. Bila sabar tuan-tuan, habislah. Habis. Tapi pelik tuan-tuan. Tu kata ulama, in kullu syai'in, tidak ada benda dalam dunia ni yang jenis dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membesar dulu kemudian mengecil, menaikkan musibah. Musibah ni dia main besar, tapi lama-lama dia mengecil.
Tapi hal lain semua dia kecil dulu, lepas tu jadi besar. Musibah bila kena ni, Allah, besar sungguh. Lepas tu lama-lama dia hilang, dia surut. Allahumma salli ala sayyidina. Tu katakan musibah. Tu hikmah Tuhan buat musibah. Kadang-kadang kita kata gini, hak Tuhan timpa kat dia, teruk suruhlah. Kalau aku tak sanggup. Kalau aku tak sanggup. Tapi yang katakan rahmat Tuhan ni, bila benar tu ditimpa pada seseorang, Tuhan bagi sabar kepada orang tu sesuai dengan musibah yang ditimpa pada orang. Kita tak duduk, kita tak tahu. Bila kita duduk, Tuhan dengan rahmat, Tuhan bagi sabar sesuai dengan musibah tu. Itu rahmat Allah. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sabar ditimpa musibah itu hasan. Sabar ya tuan-tuan. Innama yuwaffas sabiruna bi ajrin bighairi hisab. Tuhan menyempurnakan pahala orang yang sabar dengan pahala yang tidak ada perhitungan dan perkiraan. Pahala semua boleh kira. Pahala sabar tak boleh kira. Pahala sabar ni pahala yang tidak ada tepi. Melaut yang tidak ada kemampuan kita untuk mengira. Sabar pahala yang tidak ada hitungan dan kiraan. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ahsanu minhu as-sabru an maharimillah. Yang lebih baik daripada itu ialah sabar daripada buat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagi contohnya kalau bintang depan kita ni yang haram kita tengok. Tuan-tuan, nak tak tengok tu. Nak tak tengok tu. Tu dia panggil sabar. Kalau ikut nak tengok. Baik. Jadi perkara yang Tuhan haramkan, sabar jangan buat. Qala wasta'inu bis sabri was salah. Yang pertama sabar, yang kedua sembahyang. Sembahyang ni kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang ni sungguh dia merupakan perkara yang berat. Kita tengok bahasa dia tuan-tuan. Innaha tu Tuhan mulakan dengan harfut taukid. Sesungguhnya. Lepas tu dia main dengan lam. Lakabira. Sungguh berat. Sungguh berat. Illa al-khashi'in. Melainkan kepada orang-orang yang khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita timpa musibah. Sabar boleh. Nak sembahyang susah. Nak mayang hajat, nak minta ke orang, nak minta ke Tuhan, susah. Sembahyang tuan-tuan, oleh kerana Tuhan tahu sembahyang ni berat. Tapi Tuhan suruh juga. Mayang sunat Tuhan suruh buat, kalau tak boleh buat berdiri, buat duduk. Bukan tak boleh buat, malas buat berdiri, buat duduk. Ustaz, duduk malas Ustaz. Kalau duduk pun malas, syarat kita bagi sembahyang tidur. Sembahyang tidur tuan-tuan, maknanya tuan-tuan kita kena kilik bantai main masjid. Tu dia maklum ni hari tu kilik bantai main masjid. Maklum ni pergi mana ni? Pergi masjid sembahyang. Tu bantai tu buat apa? Sembahyang lah. Sembahyang macam mana bantai tu orang nak tidur? Sembahyang lah.
Pasal apa tuan-tuan? Sebab dia tahu cara nak sembahyang. Tapi tu jumpa lagi. Jumpa pergi masjid mana orang kilik bantai dalam masjid. Kod-kod orang kod nak buat saya tak tahulah. Tapi saya tak pernah jumpa lagi. Tu saya pesan esok bulan puasa esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bolehlah nak buat 8 rakaat. Tapi Ramadan main lama-lama sekali je, setahun sekali je. Buat 20 rakaat. Kalau tak boleh buat berdiri, tak boleh buat duduk, buat tidur. Tapi pelik lah lagi. Pelik ni sebab masyarakat kita, tapi hukum tak ada masalah. Qiblat belah nu, kepala belah nu. Tu dia tidur sembahyang. Saya ingat kalau ada kawan sebelah ada kamera dia ambil kot. Buat keluar insert tengok, maklum ni pelik sembahyang ni. Aku terus tengok lagi sembahyang macam ni, betul ke ni? Sampai tahu tu. Sampai tahu tu. Suruhan sunat tu. Tuan-tuan, kita sembahyang ni tak sempurna. Bila sembahyang tak sempurna, tu dah syariatkan nawafil sembahyang sunat untuk menyempurnakan yang fardu. Tapi kena sembahyang yang fardu. Jadi sunat ni dia menampung yang fardu. Sebab tu kata ulama-ulama tasawuf, oleh kerana sembahyang kita tak sempurna, sunat itu bukan lagi sunat. Sunat itu sudah dikira wajib. Sembahyang tak sempurna. Oleh kerana tak sunat, tak kena tampung sembahyang tu. Kalau gitu, pada mereka sembahyang sunat dikira wajib untuk menampung yang sunat, untuk menampung yang fardu. Itu adil Allah Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuhan buat sunat qabliyah, Tuhan buat sunat ba'diyah, untuk menampung yang fardu kita. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dua perkara tadi, dua perkara yang disebut sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tambah sabar. Yang kedua sembahyang. Satu masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Hurairah ni tuan-tuan, dia punya lapar. Dia tak perut dia menyerap atas tanah. Nabi lintas-lintas, Nabi kata, Abu Hurairah, apa cerita ni? Lapar Rasulullah. Apa Nabi kata? Qum fasalli fa inna salata syifa. Nabi kata, bangkit sembahyang. Sembahyang itu ialah penawar. Lapar pun sembahyang. Lapar pun sembahyang. Kalau tak boleh sembahyang diri, sembahyang duduk. Atau masa Nabi kita sembahyang duduk. Mai pula Abu Hurairah. Nabi tak pernah sembahyang duduk. Hari tu sembahyang duduk. Tanya Abu Hurairah, ya Rasulullah, pasal apa Nabi sembahyang duduk? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi, kata, lapar ya Abu Hurairah. Lapar wahai Abu Hurairah. Baik. Sembahyang ni segala-galanya. Sembahyang segala-galanya. Baik. Allahumma salli. Sebab itu orang yang rajin sembahyang, mereka tenang. Hak bunuh diri itu tuan-tuan, mesti tak sembahyang. Mesti tak. Kalau sembahyang tuan-tuan, dia tak bunuh diri. Orang yang sembahyang Tuhan bagi tenang. Sistem sembahyang tu kita tak tahu. Ada masalah bila kita sembahyang, lama-lama dia stabil dengan sebab sembahyang. Lebih lagi orang yang banyak sembahyang sunat. Allah hebat sungguh. Ketenangannya kita tak kerti nak ukur macam mana. Tenang sungguh kalau sembahyang sunat banyak. Ternyata dia belah tempat kami. Waktu hujan dah 3 tahun lepas. Hujan lebat, Masya Allah ya Karim, timpa kampung ni. Tapi Tuhan tu Maha Kaya. Satu orang kampung di kampung kami, satu orang cikgu pencin. Walaupun dia cikgu, tapi mengaji daripada muda. Daripada umur 30 duk mengaji, tak tinggal-tinggal. Segi amalan ni kalah ustaz.
Main sunat cukup banyak. Wirid dia yang saya kagum tu hari-hari dia sembahyang sunat tasbih. Pukul 4 mesti dia bagi main tasbih sebelum asar. Cerita anak dia yang saya rasa hebat, hari Jumaat, lepas Jumaat dia tak pernah sembahyang sunat Jumaat di masjid, balik bayang di rumah. Sebab nak menyembunyikan ibadah sunat. Kita kalau balik rumah tak nampak sembahyang sunat dah. Nak sembahyang sunat apa? Tak boleh pi dah nasi orang hidang lah. Tapi sabang tu sembahyang sunat kuat. Kalau sembahyang Qobliyah Ba'diyah ni 4, 4, 4, 4, 4, 4. Dulu 4, belakang 4. Kuat semua. Kuat semua. Saya baru ni dia mai tanya saya, Ustaz, musafir ada cara sembahyang sunat tak Ustaz? Musafir ni jamak qasar lah. Mai lagi tanya saya, Ustaz, musafir tu nak sembahyang sunat cara dia macam mana Ustaz? Nak bayang lagi Ustaz waktu musafir pun. Saya kata, apatah ni tamak pada kebajikan. Kalau aku macam dia lah, saya lah. Doktor ingin jadi macam dia, kuat semua. Senang. Puasa tuan-tuan, kalau dia puasa Khamis, dia puasa Jumaat. Kadang lajak Khamis, Jumaat, Sabtu. Waktu dia muda, Rajab, Syaban, Ramadan tu 3 bulan. Waktu muda. Kuat. Tuhan bagi kat dia. Cerita yang saya nak sebut ni pasal ada senama. Hujan di kampung. Hujan ni tuan-tuan, dia tak ada alasan pergi masjid. Dia kata dia ada kereta. Kita ni kata, iyalah betul ada kereta, tapi bila hujan lebat, uzur jamaah. Kita bayar di rumah. Kita semua kena kita. Baru ni saya balik kampung, pergi masjid. Amboi, saya kata, hujan lebat orang tak main, 3 orang lepas main. Kuat semua. Masya Allah ya karim. Senang ada semua. Bila hujan lebat tuan-tuan, ribut, angin kuat, Tuhan angkat bumbung rumah dia, rumah kampung. Bila angkat bumbung ni, ayak curah-curah masuk. Anak bini ni rumah ni kelam kabut, dia duduk masjid. Senang ada senang banget. Bila hujan seriat, timbayak pula rumah. Dia pun kata, ayah tak balik lagi ni. Ni kita duduk timbah ni, tak balik lagi ayah ni. Hujan seriat dah. Lepas hujan, lepas asar tu tak boleh balik, tidur ni masjid tu tak balik. Bila hujan seriat, lenggang balik. Anak-anak tengok ayah lenggang elok, tak tahu kata rumah dia bumbung angkat. Tuhan angkat bumbung. Dia masuk dalam rumah. Ayah mai tengok rumah ayah ni. Apa dia? Mai tengok rumah ayah ni. Apa dia? Mai tengok ni. Mai tengok tuan-tuan. Bumbung tak ada. Dia kata apa? Ya Allah, Tuhan pilih rumah kita. Tu dia tu. Tu sembahyang banyak. Tuhan pilih rumah kita. Saya rasa macam nak menangis tu. Pasti iman dia tu kuat. Baik. Kalau jenis sabar, jenis sembahyang, kita akan senang menghadapi masalah dalam kehidupan. Allahumma salli ala sayyidina. Kuat. Sembahyang segala-galanya. Lepas tu tuan-tuan, orang Islam dia kan ada tension. Tension tak ada, stres tak ada, tekanan tak ada. Setengah-setengah orang, Allahumma salli ala sayyidina, duduk di Kuala Lumpur, jam. Tekanan salah satu ya. Satu orang saya jumpa baru dia di Kuala Lumpur. Saya kata, waktu jam tension tak? Dia kata, tak kot Ustaz. Kenapa? Sebab saya tahu dia di antara orang yang hari-hari tak boleh tinggal tasbih. Waktu jam pegang tasbih, buat apa lagi? Subhanallah, 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 subhanallah.
Suatu orang yang saya jumpa, tak mana pun lebih dia pegang tasbih. Hak picik tu. Tak tension orang Islam. Kalau Tuhan bagi duduk dalam jam, pegang tasbih. Atau pegang Quran macam Quran. Maknanya masa tu tak rugi, tak hilang, tak sia-sia pun. Barangkali kalau sampai rumah nak pegang tasbih susah. Tu dikatakan kehidupan. Baik. Jadi sembahyang ni dia ialah penyelesaian masalah. Bila dia berat, Tuhan jadikan ganti daripada dia, masalah kita hadapi dengan mudah. Insya-Allah. Insya-Allah. Banyak sembahyang ya. Baik. Qala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang tu berat melainkan kepada orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk ni? Khusyuk ni hati tuan-tuan. Khusyuk ni dia hati. Baik. Khusyuk jangan kita faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sembahyang tu hanya kita peroleh kekhusyukan. Khusyuk ni kalau dalam sembahyang dia khusyuk, luar sembahyang pun dia khusyuk. Kita kalau dalam sembahyang kita tak khusyuk, luar sembahyang pun kita tak boleh khusyuk. Khusyuk ni hati. Khusyuk ni hati. Khusyuk ni rasa macam mana? Kita tak tahu rasa khusyuk. Kita rasa khusyuk tu macam mana. Khusyuk ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kena rasa. Dia hubung yang cukup rapat di antara dalam sembahyang dan luar sembahyang. Kalau luar sembahyang sibuk dengan dunia, dalam sembahyang kita akan sibuk dengan dunia. Bila dalam sembahyang sibuk dengan dunia, luar sembahyang kita sibuk dengan dunia. Bila dalam sembahyang kita tak khusyuk, luar sembahyang pun kita tak khusyuk. Khusyuk ni perasaan yang sungguh hebat. Waktu berjalan rasa khusyuk. Dalam kenderaan rasa khusyuk. Atas bas rasa khusyuk. Itu khusyuk. Khusyuk ni ialah satu perasaan. Baik, bagi contoh kita kata. Nak ulang masjid, main masjid ni bukan benda biasa. Bukan benda boleh buat. Balik macam mana daripada masjid agak-agak. Bila main masjid, kita balik rumah kita rasa macam mana? Rasa seronok sangat, rasa bahagia sangat. Lepas subuh main masjid, dengar orang bagi kuliah pula. Balik pukul 8 tu, sambil balik pukul 8 tuan-tuan, kita beli barang nak nyorok tu, masuk dalam rumah tu kita rasa bahagia sangat. Itulah khusyuk. Seronoknya, bahagianya, tu khusyuk. Bila macam tu keadaan dia balik main masjid lagi. Hak jenis ni tidak rasa berat bila bersemayang. Orang yang tidak ada khusyuk timbul rasa berat untuk bersemayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mayang ni tuan-tuan, kalau kita terpaksa sembahyang dulu, bukan sebab kita malas, tapi sebab kita uzur. Malas mana apa? Orang tu tak ada khusyuk. Mayang berdiri, Allahu Akbar tu berdiri, sampai nak naik pula pada rakaat yang kedua rasa malas. Duduk malas tak mau. Malas tak mau. Malas berarti tak khusyuk. Khusyuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia perasaan yang mai bila mana kita tu membenarkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nak tahu mana orang yang khusyuk ni?
Perangai mereka ialah allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itulah ciri utama dia, iaitu orang-orang yang meyakini bahawasanya mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Kalau teringat mati, bila-bila masa saja mereka sampai, timbul rasa khusyuk di hati, tak pernah letih rasa nak beramal. Ni hak ni tuan-tuan. Kalau ada allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, maka itulah perangai orang-orang yang khusyuk. Tapi kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia boleh anggap macam ni, ish, tak mati kot. Bila mai hak tu ya, berat, sembahyang dia berat. Sembahyang jadi berat. Saya pernah jumpa satu orang dalam kehidupan ni. Orang ni penyakit dia penat. Bila dia penat, kena hari tu dia penat dekat asap. Bila-bila masuk atau asap, anak-anak ni kira nak bawa pergi hospital. Tuan-tuan, oleh kerana dia ni orang tua, dia yakin hai ni nak mati apa, sakit ni mati apa. Perkara pertama dia minta ke anak-anak dia, aku nak sembahyang dulu. Aku nak sembahyang dulu, kata dia. Anak-anak kena ikut dia sembahyang dulu. Jadi bila ada hal ni, tuan-tuan, sembahyang jadi mudah. Kita bila mati rasa jauh, susah nak sembahyang. Setengah-setengah orang naik kereta ni, Musalla ala sayyidina Muhammad, bila mana orang bang dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, main rumah. Nak balik mayang di rumah tu tuan-tuan, belum tentu nak sampai. Tak tahu nak dia pokok jalan lagi tu. Sedangkan Tuhan panggil dah tadi tu. Pasal apa tak berhenti? Rasa berat nak mayang. Berat mayang ni. Rasa berat nak mayang. Satu orang budak muda, baru kahwin. Dulu ya Masya Allah, nakai bergamai. Rambut sakat ni, nakat satu habang. Dapat bini bagus. So, dapat ngaji bini bagus, baru keluar pada sekolah agama. Bini bagus ni tuan-tuan, cara bini lah. Bini kata, jom kita pergi mengaji. Nak abang tak kerti, pergi mengaji. Pergi mengaji sampai dia ni lekat khidmat kat Tok Guru. Pergi rumah Tok Guru, tongkat motor, bawa kereta Tok Guru, pergi tempat mengaji. Kilik beg pula. Penakai hari tu. Jadi perangai ni tuan-tuan berubah tak pada dengan hari tu. Senang ada senang mana. Nakai tuan-tuan sampai lesen kena gantung lah macam tu lah. Nakai sampai lesen kena gantung dengan GPJ. Lepas tu sampai lah tak pohon. Bini bawa kereta. Kalau dia bawa, tak ada polis. Ada polis tukar. Nak pijak bini bawa. Waktu nak naik ferry tuan-tuan, gaya masuk dah tu. Orang panggil apa tu? Hak potong Allah tak tahu kereta tu. Masuk dah. Tiba-tiba dengar orang bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata kat bini dia, kita patah balik. Lah, mana masuk lah ni? Patah balik, semayang dulu. Kata mudah sungguh bini. Bini tu tak tahu tu pula. Si laki tu tuan rumah sampai tahu tu pula. Kena kalih pula cari masjid surah sebab orang bang lah. Kalau kita kata kita ni musafir jauh sampai ke sana, kita buat jamak qasar lagi tak tuan-tuan, oleh kerana jiwa ada lain daripada biasa. Sembahyang ringan di mata hati. Tu kata sembahyang. Tuan-tuan, kalau berat bukan jauh mana pun, jiran masjid ya. Ya Allah, nak langkah masjid susahnya. Nak main masjid.
Kadang-kadang dia boleh singgah kencing di masjid, orang bang dia tak masuk masjid. Tu beratnya sembahyang. Bukan payah mana pun. Sallallahu alaihi Muhammad. Ham nega. Bila maghrib, hang giliak dengan bini hang. Bukan payah mana pun, bawalah air satu botol besar tu. Hampak jadah belakang van, semayanglah. Tuan-tuan berat semayang. Ish, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat semua. Baik. Kalau tak dapat teman hidup yang duk puasa kita jaga semayang, tak boleh jaga semayang barangkali. Tak boleh jaga semayang barangkali. Jenuh panggil, abang bangkit bang, tu lembut tu. Lembut pun tak bangkit. Takkan nak kasak dengan dia pun. Saya teringat saya pernah sekali nak kata berat, apa kata berat semayang. Pilah semayang satu rumah orang. Dengan orang tua saya ingat lagi. Waktu tu budak lagi. Tidur di rumah depan adik-beradik ni. Sallallahu alaihi wasallam. Bila subuh, bangkitlah kami ni. Orang tua saya, dia pesen dia. Kalau nak sembahyang, dia suruh bang. Hamba? Saya bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang ni kira tanah. Tuan-tuan. Yang syoknya, jadah kami hampak depan tu ada orang tidur. Bang ni habis riang lah saya tu nak bagi dia bangkit. Tak bangkit. Tuan-tuan, tak bangkit. Saya ingat kos lagi dia bangkit pun. Waktu ayah saya jadi imam, saya jadi makmum, kami bikut belakang ni. Tuan-tuan, macam ayah orang mati tu. Tak bangkit. Tak tahulah hati keras betara mana Tuhan bagi. Ya Allah ya Karim. Berat sungguh semayang. Tu orang tak semayang ni. Sebab itu 70% rakyat Malaysia tak semayang. Sak berat semayang. Bukan mudah semayang. Berat semua. Bukan mudah. Nak buat 5 minit pun tak sampai. Tapi nak semayang susah. Baik. Tapi bila mana orang tu boleh mudah semayang, berarti dia miliki hati yang khusyuk. Sallallahu alaihi wasallam. Hati yang khusyuk satu ya. Dia main mana? Ingat mati. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Lepas yakin lepas akan balik kat Tuhan balik. Bila jenis ingat mati ni, dia memang khusyuk. Orang hebat tak mana sekalipun, bila kita peringat kat dia mati, tegas sangat ni, tak takut mati ke? Mati jangan sebut. Sebab mati ni dia akan menyebabkan hati kita jadi kecil, halus. Jadi halus bila sebut mati. Baik. Jadi tu hubungan mati dengan macam mana nak lembutkan hati kita. Saya pernah tanya guru saya, Syekh Basuni rahimahullah ta'ala wa arda. Maulana Syekh, macam mana saya jadi baik? Dia kata ziarah kubur. Ziarah kubur. Ziarah kubur ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyebabkan kita jadi baik. Ingat pada kematian menyebabkan kita jadi baik. Tuan-tuan, tak salah saya ingat. Tuan-tuan pergi kubur, ambil gambar kubur, buat frame besar-besar, lepas tu tak di ruang tamu. Ataupun tuan-tuan, takat gambar, backgroundnya kubur. Relax. Ham belagak depan siapa tu? Bukan belagak cumanya pengajaran belakang kubur. Aku belagak ni, aku nak balik situ juga. Tapi tak syok lah. Bila duduk di ruang tamu nak santai-santai tengok-tengok kubur, Allah, kubur potong semangat orang. Tapi tu baik. Lebih-lebih lagi dalam bilik kita lagi takut.
Nak tidur malam tu, depan kita dalam bilik tidur, kita tidur apa? Gambar kubur. Subhanallah. Tu baik tuan-tuan. Baik apa? Baik untuk menjadikan hati kita halus. Kalau tengok guru pada guru saya, orang petani, kubur lepas tuan-tuan, kubur ni dia minta satu peruntukan. Habuan dikorek kubur untuk dia. Oleh kerana dia tak guru orang bagi. Petang-petang tuan-tuan, dia turun tidur dalam liang lahat. Agak-agak macam tu punya orang hati dengan akhirat macam mana agak-agak? Agak-agak orang macam tu lah dengan akhirat macam mana agak-agak? Kalau tak boleh buat sampai tarah tu pun tuan-tuan, balik lagi beli kain kapal. Beli kain kapal, lepas tu buat balik rumah, susun di tempat kita susun kain baju kita tu. Susun sekali. Bila kita nak tarik baju keluar, kain keluar, terpegang juga kain kapal tu. Peganglah kain kapal ni. Jadi pengajaran juga, peringatan juga. Bila guru saya pesan macam tu rupa, ambil betul dia mesai dulu ni, jam loceng tu, buat keluar, cabut dia punya jarum tu, tangkap gambar kubur, pelekat gambar dia ialah kubur. Tak tempat baca buku, tempat study. Sambil baca buku, tengok jam, nampak kubur. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu ta'ala tulis di tangan ni, kafa bil mauti wa izad ya Umar. Cukuplah mati wahai, cukuplah mati sebagai peringatan kepadamu wahai Umar. Dapat tangan, hilang tulis balik, hilang tulis balik. Satu orang sahabat Nabi, dia teringin nak jumpa dengan Umar Khattab selepas dia mati. Minta nak jumpa dengan Umar Khattab lepas dia mati. Selepas 10 tahun baru jumpa dengan Umar Khattab. Dia tanya, apa yang Tuhan buat kat kamu wahai Umar? Tuhan buat apa pada kamu? Aku baru lepas disoal oleh Allah selepas 10 tahun. Tu tara Umar, kalau kita agak-agak nak lepas tak dengan Tuhan ni, banyak benda ni kita. Saruk kasut di bilik Arab, pergi bilik ayak, kasut orang kita saruk. Senang-senang ya saruk. Kita minta ilin tak? Tak minta kebenaran pun. Banyak letih kita. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang khusyuk ialah orang yang yakin bahawa mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Tuhan kasih, Tuhan sayang, dia datangkan kepada kita alamat kita itu ialah orang yang menjalani jalan bahagia. Jaga sembahyang. Kalau kita dah rasa murah, rasa berat nak taat kepada Tuhan, na'udzubillah min zalik, barangkali orang tu Tuhan nak celakakan di hujung perjalanan dia. Kalau Tuhan sayang pada dia, Tuhan lalukan dia jalan yang akan membahagiakan dia, sehingga dia akan mengakhirkan kehidupan dia dengan kebahagiaan yang dia cita-citakan, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan sini ya? Setiap kali kita pergi mana, ingat pesan Tok Guru dan selalu terbayang muka Tok Guru kita, tolong Ustaz uraikan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni baik. Kata ulama, dalam hidup ni bila mana kita mendapat kebaikan di dunia ataupun akhirat, kita kena i'tiqad hati kita, ni berkat guru aku. Dalam dunia ni dapat apa pun dalam hidup ni, murah rezeki ke, naikkan pangkat ke, apa ke, kata ulama, benda pertama kena buat sekali,
Hanya berkat guru aku. Berkat ulama. Satu orang tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina, satu orang ulama, Abu Ishaq namanya. Dia teringin jumpa satu orang awliya namanya As-Siri As-Sakti. Satu orang lain teringin nak jumpa dengan Abu Ishaq. Abu Ishaq ni pi waktu bila pun orang tengok dia semayang semata-mata. Panjang lagi ni soalan ni. Tuan-tuan, di dunia ni, kalau kita tak mau buat apa-apa, buat dua benda ya, makan semayang, makan semayang. Ada cerita lain pula. Tu cerita tak habis itu, cerita lain ni. Dengan cuba cerita tadi tu, tak habis lagi. Satu orang duduk dalam masjid, sallallahu alaihi wasallam. Dia macam ni lah, duduk seorang masjid pegang tasbih, zikrullah. Tiba-tiba masuk 6 orang. Cara masuk tu hebat. Jalannya cepat. Masuk masjid, Allahu Akbar. Cara sembahyang lepas khusyuk, 6 orang ni. Oh, tengok hebatnya. Ish. Lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Khusyuk nampak. Orang tengok, hebat dia bang. Hebat semua. Siapa dia? Lepas tu, habis-habis semayang, angkat tangan doa amin. Jom tu, bangkit, keluar serentak. Kau ni kata aku nak ikut, lepas ni siapa dia ni? Ikut tu. Ikut. Lepas ni tak peduli sampai ikut lepas. Jalan cepat. Sampai dia ni ikut kena berlari-lari. Lari-lari anak. Ikut. Sampai tiba-tiba tuan-tuan Allah sallallahu alaihi wasallam, lepas 6 orang ni mula pijak bumi elok, tiba-tiba naik. Jalan tu. Jalan. Sampai dia ikut dia pun naik sekali juga. Naik. Sampai tuan-tuan Allah sallallahu alaihi wasallam. Jalan tu. Jalan. Atas angka sama jalan. Kau ni berjalan. Kata kawan hujung tu, hak dia tu bagi ikut sekali ke? Mana dia tu? Baik pilih kat dia. Pun ikut jalan. Dia ni hak orang lepas jalan biasa ya. Yang dia jalan kau dia tu ke bawah. Lah, jalan ni. Kok mana ni? Sampai sebuah tempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kota-kota yang dibuat pada emas. Cuma kota nak masuk dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena melalui pintu sungai. Sungai dibuat pada susu. Masuk. Dia masuk kali. Kota ni, kota-kota yang indah-indah ni, berlapar ni. Orang di sana dia buat dua benda ya. Lepas tak semayang, berhenti semayang, makan. Berhenti makan, semayang. Makan kenyang. Alhamdulillah. Kumuk mulut perang kali, lepas tu Allahu Akbar. Semayang, khusyuk. Habis semayang, makan semayang pula. Letih semayang, makan pula. Duduk sampai sebulan tempat tu. Lama-lama lepas nak balik. Jom balik. Pergi tanya hak dia tu, dia nak balik tak? Nak balik dia tu. Dia pun macam tu juga. Duduk sebab tu, dia makan semayang. Tanya nak balik tak? Nak balik tak? Nak balik jom balik. Balik, keluar mata juga. Jalan. Jalan atas kau sama. Keluar jalan. Naik. Jalan. Sampai masjid lepas hari tu. Sampai masjid. Lah tempat. Ni tempat saya. Assalamualaikum. Nak keluar balik. Tunggu Ustaz. Nak tanya. Hampa ni siapa? Tempat tu apa dia? Baru nak tanya. Kami rahsia. Siapa kami rahsia? Tapi itulah
satu tempat yang di bumi, syurga di bumi, syurga yang Tuhan tajalikan, syurga tu dipindahkan mai ke sebuah tempat di bumi. Apa tu tuan-tuan? Itu dia panggil Bustanul Aulia, iaitu taman para aulia. Syurga di akhirat tu satu peruntukan diwakmai daripada sana, letak di bumi ni berpindah-pindah. Kadang-kadang di situ, kadang-kadang di situ, kadang-kadang di situ. Cerita tu pasal apa? Lebih cerita yang tu tak tahu. Hak tadi tu apa? Tak main lah tu. Cikgu ingat cikgu? Pasal apa yang saya cerita yang kedua tu? Ya? Teringat? Masya Allah. Teringat kan guru tu. Dia begini. Sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Dunia ataupun akhirat sebab guru. Sebab guru. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cerita siri As-Sakti ni. Satu orang namanya Abu Ishaq. Abu Ishaq ni tuan-tuan, pi waktu bila pun tuk semayang. Pi waktu bila pun semayang tak berhenti-henti. Terengilah nak pergi tengok Abu Ishaq. Orang ni tinggal kampung halaman, anak bini sebab nak pergi tengok Abu Ishaq semayang ya. Pakat penuh tengok dia semayang. Semayangnya. Jadi semangat balik dapat taat pula. Pergi satu orang ulama jumpa dengan Abu Ishaq. Dia kata, kami tinggal rumah kampung halaman ni, nak tengok kamu semayang ya. Dia kata dia, hang nak tahu tak? Aku ni terkena doa As-Sirri As-Sakti. Aku pergi ziarah dia. Kaya aku nak ketuk pintu, aku dengar dia berdoa, wahai Tuhanku, siapa yang nak mai bagi aku kalut dekat dia, bagilah dia kalut denganmu, wahai Tuhanku. Tu doa dia. Siapa yang mai nak bagi aku kalut dengan dia, engkau bagilah dia kalut denganmu, wahai Tuhanku. Balik tu kata dia, aku rasa nak semayang saja. Sampailah aku tak boleh tinggal. Semayang. Dia panggil berkat doa. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa hikmah guru? Hikmah guru ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kita ada dua nikmat. Nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat zahir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan sebab ini nikmat zahir ialah bila mana orang tu zahirnya penuh dengan taat. Bila orang tu zahir penuh dengan taat, kita tengok dia waktu bila pun kita akan teringat kepada Allah. Tu passion dia. Tu nikmat dipanggil nikmat zahir. Nikmat batin, hati tidak lupa sesaat pun kepada Tuhan, tak hilang. Siapa-siapa yang Tuhan bagi kedua-dua nikmat ni, dia telah mendapat nikmat zahir dan juga batin. Kita mendapat nikmat zahir dan batin, kata ulama, dengan sebab kita mendapat guru yang telah bagi ilmu yang bermanfaat kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tuan-tuan, Nabi sebutlah sebuah hadisnya. Nabi sebut, kalau kamu nak cari kawan, kamu cari kawan yang ada 3 sifat. Yang pertama, bila kamu tengok dia, kamu teringat kepada Allah. Tuan-tuan, siapa lagi di kalangan kawan kita kalau mereka itu bukan guru-guru kita? Pada saya, kalau saya tengok guru-guru saya, Masya Allah ya karim, tak kira lapis mana ustaz-ustaz saya. Kadang-kadang orang terlupa. Bila mai tan orang hantar dia punya Sallallahu alaihi wasallam bulan puasa nak main pula ni. Orang panggil apa?
upah buat tahlil, baca Quran, bulan puasa, kita duk tulis adik-adik kita. Kita lupa pada guru-guru kita. Lupa pada guru-guru kita. Baik. Jadi kalau nak bahas tentang guru ni panjang sangat. Baik. Jadi eloklah kita tu, maknanya pasal apa tuan-tuan? Bila kita ingat pada guru kita, waktu tu kita ada semangat dan kekuatan untuk melakukan kebaikan. Lebih-lebih lagi orang yang macam ni, bila teringat pada guru dia, Al-Fatihah. Saya kalau lintas depan ustaz saya, lintas depan ustaz saya, lintas ni lintas depan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah Fatihah dia. Salah seorang guru saya punya hebat, Sayyidina Muhammad. Waktu saya pergi dia sakit. Sakit tuan-tuan, orang tua. Kami tak gerak dah, tunggu dia sedap. Supaya dia tidur. Dia menghadap belah sana. Ngirim belah sana. Saya pergi dengan keluarga saya. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai-sampai tu tuan-tuan, duduk tu, langsung saya hadiah Fatihah dia. Al-Fatihah, hadiah dia. Habis baca Fatihah tuan-tuan, dia kata hebat dia ni. Dia tak nampak saya pun. Tiba-tiba tuan-tuan, habis baca Fatihah, dia kalih tuan-tuan. Dia uluk tangan. Tu Fatihah. Kalau orang tu martabatnya aulia, hadiah tu sampai, dia rasa terima Fatihah. Tu panggil hubungan ruh dengan ruh. Ruh dengan ruh. Jadi hubungan guru dengan murid ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, banyak bentuk seperti hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak seperti hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak saya tengok. Baik. Pasal apa tuan-tuan? Sebab guru ni dia wasilah di antara kita dan Allah. Betul kata ulama, laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau tak kena guruku, masih belum ku kenal Tuhanku. Jadi kita tuan-tuan dapat sebatang ilmu pun ustaz kita, tu guru kita. Boleh alif, boleh baca alif fathah A pun guru kita. Sebab itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Siapa yang pernah menjadi guruku, hanya mengajar kepadaku satu huruf padaku, dia tetap guru aku. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Baik. Soalan yang kedua, bila kita di atas tikar, bila kita ketika semayang dan bersemayang sentiasa terbayang Kaabah di hadapan walaupun tak di Mekah macam mana. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa segala yang kait dengan Allah kaitkan. Kalau boleh menghadirkan Ka'batullahil Haram, itu menyebabkan kita boleh melahirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, rasa kecil diri kita, jadi hadirkan. Semua benda-benda. Kita tengok artis tu, dia boleh teriak tu pasal apa? Senang-senang dia teriak. Dulu artis dia kena pakai aimo. Titik aimo barulah kamera tu tala kat dia. Lah ni tengok-tengok, senang semua menangis. Tanya bila tiba-tiba ramah pada artis ni, dia kata apa? Mereka melahirkan, menghadirkan perasaan ataupun perkara yang sangat menyentuh perasaan mereka. Bila ingat hak tu, mesti lembut hati. Tuan-tuan, kita ada pengalaman. Nak lembut hati macam mana? Kita pergi Mekah dulu kita macam mana? Waktu di hadapan Kaabah, tak mana tempat yang kita ingat yang lembut hati sangat. Jadi, apa salah kita menghadirkan hak tu untuk apa? Untuk melembutkan hati dan perasaan kita. Daripada kita ingat benda-benda lain yang menyebabkan kita hilang kekhusyukan dalam sembahyang kita. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك